Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ini adalah majlis pertama yang saya ingin nak bagi syarah kitab turas ulama kita iaitu Imam Al-Bukhari. Insya-Allah pada hari ini saya nak syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah bagi kemudahan pada syarah kita, dan Allah bagi barakat, tambahkan iman, ilmu dan hayat thayyibah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah pada hari ini insya-Allah saya nak mulai kitab Bukhari, Sahih Bukhari dengan bab at-tauhid. Bab at-tauhid nak mula kat belakang dulu. Insya-Allah atau kita terus pergi sampai awal insya-Allah. Mula kitab tauhid. Imam Bukhari qala musannifu rahimahullah taala, iaitu Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu at-tauhid. Kitabu at-tauhid. Kitab at-tauhid. Terusnya Imam Bukhari kata babu ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Ini bab pertama, iaitu bahagian perkara yang datang daripada hadis-hadis Nabi lah. Perkara yang Nabi, cara-cara Nabi doa, Nabi dakwah. Doa di sini makna maksud ada dakwah. Dakwah umat dia kepada tauhidillah Allah Subhanahu wa taala. Bagi hadis pertama, hadis rakam 7371, mujallad, kalau kira tabuk yang ni mujallad rakam 9, safhah muka dia 114. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Ini Bukhari mari bagi sanad dia. Itu sanad pertama. Bagi sanad yang dua, qala Imam Bukhari haddatsani Abdullah bin Abi Aswad qala haddatsana Al-Fadl bin Ala qala haddatsana Ismail bin Umayyah an Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Saifi annahu sami'a Aba Ma'bad maula Ibn Abbas yaqul sami'tu Ibn Abbas yaqul lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yaman qala lahu innaka taqaddamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila Allah ila أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. Itulah hadis. Yaqul, siapa yaqul? Abu Ma'bad. Abu Ma'bad dia kata sami'tu Ibn Abbas. Aku mendengar Abdullah bin Abbas. Dengar Abdullah bin Abbas yaqul, dia kata apa? Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yaman. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hatta bangkitkan atau menjadikan hatta Mu'adz bin Jabal itu pergi kepada Yaman, pergi dakwah di Yaman. Pergi dakwah kepada tempat Yaman. Yaman makruf semua dah tahu Yaman itu adalah satu tempat. Kalau dulu bawah dan Mekah tu semua ke arah Yaman, dinamakan Yaman semua. Lalu ni kalau Yaman dekat Sana'a tu lah, jauh lagi lah. Tu seterusnya qala, siapa kata? Itu Aba Ma'bad, rawi hadis. Ibn Abbas kata, Ibn Abbas ketika Nabi dia kata kita Nabi hatta Mu'adz bin Jabal kepada Yaman, maka Nabi kata qala lahu, ghayak pada dia. Nabi ghayak pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Dia kata apa? Innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab. Kamu ni wahai Mu'adz, kamu ni akan nak pergi jumpa kaum ahli kitab. Di Yaman dulu pun ahli kitab lah, Nasrani,
atau Yahudi ada juga sikit-sikit. Nah, ahli kitab banyak kan ya Nasrani Kristian. Kristian. Falyakun, maka jadilah awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Inilah perkara yang Nabi pesan kepada Mu'adz bin Jabal, yang perkara pertama yang kamu kena pergi dakwah. Dakwah ahli kitab itu yuwahhidullah. Hajat tauhid lah, hajat tauhid. Kena tauhidillah, yuwahhidullah ta'ala. Kena ibadat kepada Allah satu, sembah kepada Allah satu, doa minta kepada Allah satu, sembelih binatang, sembelih apa minta kepada Allah saja, tawassul doa apa minta kepada Allah. Semua amal ibadat tu mesti kena wahadallah, mengasalkan Allah, satukan ibadat kepada Allah saja. Tak boleh kata tiga tu yang supaya ahli kitab duk ibadat tu. Ada pun tak boleh juga nak supaya Tuhan 300 nak supaya ahli musyrikin keliling Kaabah tu. Atau Tuhan lemu apa supaya India tu. Itulah. Semua tu tak boleh. Kayu apa semua malaikat. Semua malaikat, semua bintang, semua apa tak boleh. Perkara pertama yang kamu kena pergi dakwah ahli Yaman, ahli kitab, kamu nak gini, aku pesan, Nabi pesan pada Mu'adz, iaitu hajar ahli kitab atau ahli sana, iaitu tauhid, hajar tauhid. Hajar tauhid untuk mereka tahu at-tauhidillah. Fa idza arafu dzalik, kemudian apabila mereka itu ahli kitab atau ahli yang kita nak yang engkau pergi dakwah itu tahu semua, tak ada syirik, tahu tauhid semua, cawangan dia apa semua, tahu semua. Fa akhbirhum anna Allah farada alaihim. Fa idza arafu, di sini maksud kata apabila dia tahu dan dia masuk Islam, tahu dan dia masuk Islam, setuju nak tauhidillah, mengasalkan Allah, tahu semua segala patung-patung, tuhan-tuhan yang palsu mereka itu. Apabila dia setuju itu dan dia mengalukan Islam, khayat dia Allah, sesungguhnya Allah itu. Kalau mereka itu dah tahu Allah, dah yakin kepada Allah, dah syahadah kepada Allah, dan tahulah Allah ni dah fardukan kepada umat dia, kepada orang yang percaya dia, iaitu al-farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Iaitu semaya 5 waktu. Farada alaihim, fardukan atas mereka itu khamsa salawatin, 5 semaya fi yaumihim wa lailatihim. Itu wa idza sallau, apabila mereka itu semaya cukup, semua tu, sallau fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Allah fardu juga, bukan semaya saja, Allah fardukan zakat. Zakat pada harta-harta mereka. Zakat iaitu bayarnya tahun ni apabila cukup tahun, ada duit banyak, ada zakat banyak, ada harta banyak, mesti nak zakat. Tahulah ini adalah fardu, Allah dah fardukan, diwajibkan apabila kita tauhidillah. Tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala fakirihim. Harta ni diambil, zakat ni diambil daripada orang kaya. Orang kaya sajalah, orang tersak, fakir miskin tak payah. Timik saja. Faturaddu ala fakirihim, dan ambil duit ni bagi kepada fakir miskin semua tu. Fa idza aqarru bidzalik, dan apabila mereka itu setuju yang kau bawa ni semua tu, iaitu tauhidillah, setuju nak masuk Islam, setuju semaya 5 waktu, setuju zakat, fakhudh minhum wa tawaqqa karaim amwalihim. Fakhudh minhum karaim amwal nafaisuha allati tata'allaqu biha nafsul malikiha. Apabila dia setuju semua tu, ambillah apa-apa yang mereka itu setuju. Itulah hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari yang kita boleh dapat pada hadis ni, iaitu apabila kita pergi dakwah, ikutlah kaum mana, tak mesti ahli kitab,
ataupun ikutlah ke mana-mana pun, kita mesti kena hajar perkara ni, hajar demo itu kena tauhid, ataupun hajar anak-anak cucu kita tak apa, kena pertama kali kita kena tauhid, kena mereka itu kena tauhid dan jauh daripada syirik-syirik semua, perkara-perkara yang mungkar semua, apa panggil mukhalafat semua, jauhlah, dan mengasaskan Allah, tauhidkan Allah, ibadat kepada Allah saja, doa kepada Allah satu, Allah saja, apa lagi, doa minta apa semua, semua kita nak jauhkan perkara syirik-syirik dan mengasaskan Allah, mentauhidillah. Itu perkara pertama. Apabila kita buat segala amal ibadat, mengasaskan Allah itu, tauhid Allah itu, itulah dinamakan al-Islam. Dinamakan Islam. Dan kita apabila kita percaya itu, kita masukkan Islam. Ataupun orang Islam yang percaya perkara itu, yakin perkara itu, yang tauhid perkara itu, kita kena percaya dan Allah dah fardukan kepada kita ahli Islam, umat-umat Islam semua, iaitu as-salah, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu Allah dah fardukan, dah wajibkan kepada kita. Apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, wajiblah bagi kita kena solat. Wajiblah bagi kita kena solat. Apabila kita tak solat, itulah banyak apa panggil akibat dia. Maka kita jangan lupa sembahyang 5 waktu dengan waktu dengan imam, insya-Allah. Lepas tu seterusnya, Allah fardukan kepada kita juga zakat. Zakat harta, ambil kepada orang kaya, orang ada duit banyak-banyak, ambil kepada tu untuk bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin. Itulah perkara yang Nabi pesan, Nabi hajar kepada Muaz bin Jabal ketika dia Nabi hantar dia pergi dakwah di Yaman, kepada Yaman. Itulah perkara yang kita dapat di sini. Nabi hajar, tadarruj fi dakwah, tadarruj fi dakwah. Untuk dia orang masuk Islam, baru masuk Islam suruh sembahyang 5 waktu, halu oleh hati. Ada orang banyak maratib, orang banyak maratib, martabat banyak, martabat ada orang banyak, masya-Allah, iman kuat. Apabila mengucap 2 kalimah syahadah terus sembahyang cukup 5 waktu sahaja. Tengah orang belum lagi, mengucap saja tapi sembahyang kurang lagi. Kena khagi. Kalau boleh selalu, alhamdulillah. Kalau tak boleh, kita yang paksa dia. Usaha sikit kali, supaya kita nak dapat mengucap sekali. Usaha kita dapat. Apabila dia tak boleh buat lagi, qadul, tak apa, qadul. Tadarruj panggil, tadarruj. Perkara yang supaya kita boleh ni, fa idza arafu dzalik, apabila dia tahu, apabila dia yakin, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim, maka kita pergi sasar, fa idza sallau, apabila dia semaya semua perkara yang sebut tadi, baru kita masuk hotline pula. Khatamah dia. Di sini kita boleh faham kata Nabi hajar dakwah dengan tadarruj. Salah satu Siti Aisyah dia kata, kalau Nabi dakwah kaum dia dengan hari zina, hari khamr selalu sekaligus, nescaya rakyat ataupun umat kaum musyrikin tak ada siapa akan ikut Nabi Muhammad. Tapi Nabi mari khas sikit. Allah atas syariat mari, mula-mula rakyat arak ni tak molek, arak ni ada mudarat banyak. Arak ni mula start hang sampai hari 4 kali ayat Quran turun sebab khamr, arak ni 4 kali untuk tadarruj akhir sekali apa. Maka apabila kita dakwah, kita ambil pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-cara aturan, cara hidup Nabi, untuk kita boleh dakwahkan orang musyrikin, orang bukan Islam sikit lagi. Itulah banyaklah saya jumpa daripada kalangan orang bakak, banyak orang apabila masuk Islam, orang dakwah tu mari duk tekan, suruh maya itu maya cukup, siapa tak maya jadi kafir semula. Hingga siapa orang baru masuk Islam rasa takut nak masuk Islam, rasa tak asyik masuk Islam lah, kasih terubik keluar dari Islam semula. Itulah yang nak pesan kepada orang dakwah, orang ikutlah orang mana-mana pun. Apabila kita dakwah orang masuk Islam, kita tengoklah kekuasaan dia. Kalau apabila dia kuasa boleh buat semua perkara tu, itu alhamdulillah. Apabila dia tak kuasa lagi, belum lagi, maka kita khagi.
Mudah-mudahan Allah terimakan segala amal ibadat kita, dan Allah barakatkan hidup kita, dan Allah tauhid dan kita duduk dalam tauhid, tu mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita mati dalam tauhid. Maka inilah hadis pertama pada kitab tauhid pada hari ini. Insya-Allah kita mari jumpa jalsah yang dua pada hadis satu lepas dan insya-Allah. Sekadar sajalah aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.